5 ilmu penting dalam buku manual kereta yang ramai orang Malaysia tak pedulikan. Kepesatan pembangunan infrastruktur terutama melibatkan jalur trafik di kawasan Lembah Kelang dan Kuala Lumpur mengalami peningkatan yang mendadak sejak 10 hingga ke 15 tahun lalu dalam usaha memberikan kesan efektif bagi penyuraian kesesakan jalan raya. Bagaimanapun, semakin banyak jalan atau lebuh raya baharu dibina, semakin banyak pula kesesakan dilaporkan, malah semakin teruk sejak kebelakangan ini. Menurut pakar pengangkutan, Prof. Dr. Kulantayan K.C. Mani dari Universiti Putra Malaysia, jumlah kenderaan di Malaysia sudah melebihi jumlah penduduk negara ini berdasarkan data diperoleh pada 2021. Berdasarkan data tersebut, terdapat 33.3 juta kenderaan berdaftar seluruh negara berbanding hanya 32.6 juta keseluruhan penduduk. Malah bukan kesemua penduduk pada semua peringkat umur boleh memandu. Biarpun tidak mempunyai data jelas dan tepat, pertambahan jumlah kenderaan ketika ini dikatakan meningkat sebanyak 1 juta bagi setiap tahun bermula 2019. Walaupun ada yang menganggap kesesakan adalah asam garam hidup di kota metropolitan atau berasakan alah bisa tegal biasa, namun ia masih memberikan kesan buruk untuk jangka masa panjang. Pandai memandu tetapi tak pernah rujuk buku manual. Ramai di antara kita memiliki kereta dan memandu setiap hari. Oleh kerana populariti penggunaan kereta di negara kita, banyak perkongsian berkenaan tips dan tata cara penggunaannya dikongsikan ramai pihak. Walaupun demikian, tidak dapat dinafikan ada segelintir pemandu pandai memandu tetapi tak pernah pun membaca dan menghadam buku manual panduan pengguna yang disediakan untuk rujukan tuan punya kereta. Situasi ini mengakibatkan kita boleh terlepas pandang beberapa perkara yang disyorkan pengeluar kereta gemar mengambil sikap pandai sendiri. Berikut adalah 5 ilmu yang tersembunyi dalam manual kereta yang mungkin juga terkandung dalam manual kereta milik anda. Nombor 1, kita tak perlu panaskan enjin. Sehingga ke hari ini, perkongsian berkenaan keperluan memanaskan enjin sering diajukan, menyebabkan kita membiarkan enjin berjalan 30 saat ke 1 minit sebelum bergerak, khususnya di awal pagi. Adakah kaedah ini betul? Sebenarnya tidak sama sekali. Memang ada ditulis dalam manual kenderaan tidak ada keperluan untuk pemandu membiarkan enjin hidup secara statik untuk memanaskannya. Sebaliknya, pemandu boleh terus bergerak selepas menghidupkan enjin. 2 kereta milik saya sebuah keluaran 2004 dan satu lagi keluaran 2021 memaparkan nasihat serupa. Cuba periksa manual kereta anda. Nombor 2. Ketetapan tinggi lampu sepatutnya diubah ikut keadaan. 2 kereta milik penulis, sebuah keluaran 2004 dan satu lagi keluaran 2021 memaparkan nasihat serupa. Cuba periksa manual kereta anda. Sesetengah kereta khususnya jenis SUV atau MPV mempunyai suis untuk menaik atau menurunkan cahaya lampu depan kenderaan mereka. Nak mengubahnya, bukan main ubah saja. Kedudukan lampu yang optimum perlu ditetapkan bergantung kepada beban kenderaan, iaitu jumlah penumpang dan jumlah muatan yang dibawa. Tujuan suis ini dipasang adalah untuk bertindak sebagai pengimbang semula kedudukan lampu, bukannya dinaik atau diturunkan ikut keselesaan pemandu. Nak tahu ketetapan betul? Rujuk manual kenderaan anda. Ada pemandu yang sepanjang masa meletakkan kedudukan lampu pada tahap tertinggi. Habis silau yang berselisih dengan mereka. Nombor 3. Had laju maksima 1000 km pertama.
Tempoh 1000 km pertama atau dikenali sebagai break-in period merupakan antara topik yang sering terpalit dengan bermacam jenis petua dan tips didakwa berkesan. Biasanya dakwaan ini pula dibuat tanpa ada bukti kukuh. Kami tidak tahu dari mana datangnya banyak petua break-in aneh yang sering berlegar. Dalam manual kereta anda memang ada dinyatakan cara break-in mudah. Untuk 1000 km pertama, jangan bawa kenderaan anda pada kelajuan melebihi 90 km per jam. Elakkan memecut dan membrek terlalu kuat. Itu saja. Kami yakin petua ini diaplikasi kepada majoriti kereta biasa yang dijual dalam pasaran Malaysia. Nombor 4. Cara parkir kereta di kawasan bukit. Sekiranya anda melalui laluan berbukit, cuba lihat bagaimana kenderaan di sana diparkirkan. Majoriti pemandu tidak mengamalkan satu kaedah mudah dalam memastikan kenderaan mereka selamat ditinggalkan agar tidak membahayakan orang lain. Oleh kerana ada risiko brek gagal berfungsi semasa kenderaan diparkir di kawasan berbukit, tayar kenderaan anda perlulah diputar ke arah yang betul bagi memastikan kenderaan anda tidak bergerak ke belakang atau depan selepas anda meninggalkannya. Pusing tayar ke arah bahu jalan jika anda meletakkan kenderaan menghala laluan bukit menurun, berlawanan arah bahu jalan bila parkir di bukit menaik. Nombor 5. Kelemahan pengesan undur belakang. Kami yakin sepanjang anda memandu, anda pernah berhadapan situasi di mana pengesan undur belakang anda tidak berbunyi walaupun anda tahu ada objek di belakang kereta anda. Kami pun dah beberapa kali terlanggar kon trafik yang tidak kelihatan pada cermin pandang belakang tanpa pengesan bunyi. Kenapa? Ini kerana memang ada kategori objek yang sudah digariskan dalam manual kenderaan anda tidak mampu dikesan. Ekoran sifat objek itu yang menyerap gelombang ultrasonik yang dipancarkan. Dalam buku manual kenderaan, penulis ada 5 kategori objek tidak mampu dikesan, iaitu pokok kecil, barangan yang diperbuat daripada kalbot, barangan getah seperti tayar basikal, barangan halus seperti wayar, tali dan pagar dawat, serta kontrafik. Sekiranya anda perlu mengundur dan di belakang kereta anda ada kotak-kotak besar yang disusun, hati-hati ya. Jadi, last kami nak pesan, sekali-sekala pandang-pandang jeling-jeling juga manual dalam dashboard kereta korang tu. Kesian manual tu dah bertahun-tahun duduk dalam tu. Sikit masa lagi dia nak jadi jeruk dah. Terima kasih kerana menonton video kami. Kami sangat menghargai anda yang sudi singgah dan support kami. Jangan lupa tolong kami subscribe, komen dan share video kami ini. Kisah kereta Mazda muat dalam bagasi baju. Jenama Mazda dari Jepun merupakan antara jenama kereta yang mempunyai reputasi baik di kalangan pengguna. Khasnya di Malaysia, menempatkan diri dalam kategori jenama niche yang tidak terikut rentak pesaing lain. Strategi jualan yang diamalkan Mazda nyata berkesan dibantu keyakinan orang ramai terhadap jenama kualiti, servis serta sejarah syarikat terkenal ini yang telah memperkenalkan pelbagai inovasi permotoran dalam tempoh panjang. Salah satu usaha inovatif Mazda semasa era kegemilangan syarikat itu yang jarang diceritakan adalah rekaan sebuah kenderaan yang mampu dibawa ke mana-mana seperti sebuah beg pakaian. Mazda Motor Corporation juga dikenali sebagai Mazda. Ia merupakan pembuat kereta multinasional Jepun yang berpusat di Fuchu, daerah Aki, wilayah Hiroshima, Jepun. Pada tahun 2015, Mazda menghasilkan 1.5 juta kenderaan untuk jualan global yang majoritinya hampir 1 juta dihasilkan di syarikat kilang Jepun. Dengan bakinya datang dari kilang-kilang lain di seluruh dunia.
Pada tahun 2015, Mazda ialah pembuat kereta terbesar ke-15 oleh pengeluaran di seluruh dunia. Mazda ditubuhkan pada 30 Januari 1920 oleh Jujiro Matsuda yang pada asalnya dinamakan Toyo Kogyo Company. Kemudian pada tahun 1927 syarikat itu mula menghasilkan alat mesin. Sehingga akhirnya syarikat itu menukar namanya sekali lagi kepada Mazda yang masih digunakan sehingga hari ini. Dari 1974 hingga 2015, Mazda mempunyai perkongsian dengan Ford Motor Company yang memperoleh 24.5% kepentingan pada tahun 1979 meningkat kepada 33.4% pemilikan Mazda pada Mei 1995. Di bawah pentadbiran Alan Mulally, Ford secara beransur-ansur melepaskan kepentingannya dalam Mazda dari tahun 2008 hingga 2015 dengan Ford memegang 2.1% saham Mazda pada 2014 dan memisahkan kebanyakan pengeluaran serta hubungan pembangunan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita kenali kisah kereta Mazda muat dalam bagasi baju. Fan